Okey, kita bagi tarik nafas. Tarik nafas sementara jemaah kita yang kat luar agak-agak nak keluar kereta tu, tak hujan. Tapi saya respect lah tadi bila saya duduk dalam kereta tak parking tu kan. Saya tengok, gedah aja. Masya Allah. Gedah hujan, saya kata subhanallah. Tengok tu tak ada payung, gedah ada hujan lebat. Okey, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya setelah tertangguh kehadiran Ustazah di Masjid Afalah 18 September sepatutnya datang. Dan kematian ayahanda beliau membuatkan Ustazah tidak dapat bersama dengan kita. Sepatutnya hari masa kuliah di sini ni Ustazah hantar ayahanda balik ke Negeri Sembilan ya. Jadi kita tangguhkan dan itulah saya kata bila lah nak dapat tarikh keramatnya. Alhamdulillah tarikh keramat hari ini memang keramat sungguh dengan disambut dengan hujan lebat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mencurah ke atas kita semua. Dan Ustazah di sini pun sebenarnya pukul 9 tadi ada tugas. Lepas tu ayah kan pukul 9, lepas tu drive sendiri tu. PA tak pandai drive pun bukan tak pandai drive. Ustazah ni kalau orang drive tu dia dia tak berapa apa. Sama cakap lah. Jadi suka drive sendiri. Kalau pula kawan tu hekeh-hekeh sikit. Aku tak sabar. Takut. Okey, Ustazah sila-sila untuk tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita pastikan telefon kita silent. Dan juga keluarkan penonton, pen untuk kita catatkan. Rasanya hari ini pengisian yang sangat-sangat InsyaAllah menyentuh hati yang akan disampaikan Ustazah. Apa tajuk ya? Di mana Maryam dalam dirimu. InsyaAllah. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustazah hormati Kekanda Hajah Salwa selaku banyak pangkat kan? Ya, selaku moderator, ya, Ketua Biro Muslimah Masjid Al-Falah, kadang-kadang penceramah, ya, sementara nanti penceramah betul-betul yang original tu sampai, ya. Okey, kepada semua ibu-ibu, tuan-puan, muslimin, muslimat, adik kakak yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini, ya. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dengan keadaan cuaca di luar sana, dengan pelbagai sebab yang boleh menjadi halangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita untuk berada bersama-sama dalam majlis ilmu. Yang saat kita berada dalam majlis ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita merasa jiwa kita semakin lapang. Betul ke tak betul? Ya, jiwa semakin lapang dan kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala sebuah hidup yang penuh dengan keberkahan,
Ya, pagi yang barakah yang kita dapat sama-sama terus menuntut ilmu dengan tujuan sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi meraih redha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini tajuk kita adalah di mana Maryam dalam dirimu? Dirimu ke diriku? Ni dah khilaf ulama ni, dirimu ke diriku? Tak kisah mana-mana pun tak apa, ya. Yang penting kita nak muhasabah kepada diri kita sendiri. Mungkin ini adalah satu tajuk yang agak simbolik lah, ya. Tetapi maksud yang sebenarnya adalah untuk kita melihat sejauh mana kita mengambil pengajaran, teladan daripada kisah seorang wanita yang Masya Allah, Subhanallah tuan-puan sekalian, satu-satunya nama wanita yang disebut secara terang nama tersebut dalam Al-Quran. Masya Allah, Subhanallah. Ya, dan hari ni Ustazah nak ajak kita semua, termasuk diri Ustazah juga, hayati, jiwai apa yang telah dilalui oleh Sayyidatina Maryam alaihassalam. Ya, sehingga beliau ini merupakan diangkat menjadi penghulu wanita syurga. Satu-satunya nama yang disebut dalam Al-Quran, nama perempuan, nama seorang wanita, dan namanya telah diangkat sehingga menjadi nama surah di dalam Al-Quran. Kalau kita hanya pandang sepintas lalu aja pasal Sayyidah Maryam, kita rugi sahabat-sahabat, rugi sangat. Bukan calang-calang ni. Sebanyak 34 kali disebut nama Sayyidah Maryam dalam Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Siapa dia ni, ya? Yang kita nak kenal betul-betul, kita nak ambil teladan daripada Sayyidah Maryam pada pagi ini. Mungkin dulu pun dah pernah belajar pasal Sayyidah Maryam kan, ya? Tapi kita nak terus memperbaharui tazkirah kepada diri kita, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian. 34 kali nama tu disebut. Masya Allah, subhanallah. Di mana 34 kali disebut dalam Al-Quran merujuk kepada 31 ayat yang menyebut tentang Sayyidah Maryam alaihassalam. Kalau kita tengok perinciannya, muslimin muslimat, 23 kali nama beliau digandingkan dengan kata nama yang lain. Contoh, Ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Maknanya disebut nama Maryam itu digandingkan dengan kata nama yang lain, iaitu ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebanyak 23 kali. Dan sebanyak 11 kali disebut secara bersendirian, ya, dan juga sebagai ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Pendek katanya, sahabat-sahabat semua, 34 kali nama Sayyidah Maryam alaihissalam disebut dalam Al-Quran. Kalau kita nak bicara tentang seorang wanita yang mulia, seorang hamba Allah yang mulia, tidak boleh tidak termasuk dalam list tu adalah Sayyidah Maryam alaihassalam. Adapun kita ni belum tentu lagi. Ya, belum tentu. Memang tak ada dah, confirm tak ada nama dalam Quran, ya. Dengan perangai malas baca Quran lagi kan, ya. Itu memang macam bukan bandingan, betul-betul bukan bandingan. Kalau kita nak bandingkan kita hari ini dengan Sayyidah Maryam alaihassalam. Sebab tu Ustazah mengajak pada pagi ini, insya-Allah kita berikan perhatian kita, ya, penghayatan kita kepada kisah Sayyidah Maryam dan juga pribadi Sayyidah Maryam. Bagaimana beliau menguruskan sebuah kehidupan. Soalan Ustazah pada tuan-puan yang hadir ataupun mungkin yang ikuti secara online juga, ya. Nak tanya, tuan-puan ni hidup ke tak hidup ni sekarang ni? Masih hidup, ya? Alhamdulillah. Masing-masing ada kehidupan kan? Macam mana kalian, macam mana kita menguruskan kehidupan kita?
Bila sebut hidup ni, sahabat-sahabat sekalian, maknanya dia ada banyak unsur. Ada 4 unsur yang utama. Ada unsur fizikal. Macam mana kita menguruskan unsur fizikal dalam hidup kita? Yang kurus nak gemuk, kan? Ya, tak nak cakap yang gemuk nak kurus, kan? Kan ramai yang terasa, kan? Jadi yang kurus nak gemuk. Apa lagi? Yang sakit nak sihat. Ada kencing manis nak kena buat sesuatu lah, ya, makan ubat, berpantang dan sebagainya. Itu dalam kerangka kita melihat kepada fizikal. Hari ni tengok Masya Allah, Subhanallah, ya, bagus menjaga kesihatan fizikal. Berbasikal sana kemari. Betul tak tuan puan? Dia datang kuliah macam ni lah dia punya image-nya. Bila berbasikal dah lain. Ya, lain pula dah Roman, kan, ya. Ya, dah jadi macam-macam. Tapi kita fahamlah sebab kita nak jaga kesihatan fizikal. Kena urus tak? Kena urus. Kan, ya, sahabat-sahabat tuan puan yang datang hari ni, kan, dengan mandinya, dengan berbodak, kan, ya, apa lagi? Dengan, yelah, macam-macam lah image yang kita bawa ni untuk jaga kekemasan, kebersihan fizikal. Tapi tak semata-mata fizikal tuan puan sekalian dalam menguruskan sebuah kehidupan. Masya Allah, Subhanallah. Fizikal ni betul-betul makin dijaga, akhirnya dimasukkan dalam liang lahat. Ya, kaman cantik yang masuk ke dalam liang lahat tu secara fizikalnya. Ditunggu oleh siapa? Ulat, cacing, ulat tanah. Makanan dia tu, Subhanallah. Hidup ini bukan sebatas fizikal semata-mata. Hidup ni bukan sebatas jasad semata-mata, ya, tuan puan sekalian. Bahkan jasad tu kita nampak, ya, macam mana dia punya perkembangan dia. Perkembangan, kemudian penurunan, kemerosotan dia pada nilai jasad manusia itu benda yang sangat signifikan. Ya, mula-mula segar, lama-lama kendur, lama-lama tua, lama-lama itulah maknanya jasad manusia ni kita tahu. Tak cukup dengan jasad, dengan fizikal, ada unsur mental, fikiran. Tapi satu cabaran juga kepada kita muslimin muslimat, semakin kita berusia, mungkin kekuatan mental kita juga, ya, terpaksa diuruskan dengan lebih baik lagi, supaya tak mudah dapat penyakit pelupa, ya, supaya lebih rasional dalam berfikir, supaya diberikan penambahan ilmu yang bermanfaat, supaya akal kita ini dipandu dan dibimbing untuk sentiasa melihat sesuatu dengan perspektif yang tepat. Itu akal. Yang ketiga, emosi. Ustazah memang ada cadangan lah Kak Salwa, macam mungkin kuliah-kuliah muslimat, kan, yang kita memang insya-Allah nak sama-sama diskuskan dengan para muslimah, khususnya yang menjejak usia 40 tahun ke atas. 40 ke 60 tahun, ya. Itu adalah fasa dalam hidup seorang muslimah. Ini ujian kepada para muslimah, ya. Ujian, Allah uji kita dengan keunikan kejadian kita ni. Unik, ya. Dia tak sama sebab kita ada hormon-hormon yang membantu ataupun yang menjadi sebab kepada keunikan kejadian kita tu. Datangnya haid, ya, datang haid lagi, kemudian mengandung, bersalin, ya, dalam pantang, lepas tu nak pramenopause, lepas tu menopause. Ini sahabat-sahabat sekalian, realitinya ia memang mengganggu emosi, dan emosi kena diuruskan dengan sebaik-baiknya. Sangat kena urus dengan sebaik-baik, ya. Tapi tak apalah, insya-Allah lain kali. Ya, lain kali kita selesai dulu tajuk hari ni, yang mungkin juga tajuk hari ni pun ada kaitan juga dengan bagaimana ia menguruskan emosi tersebut. Masya-Allah, subhanallah, lebat hujan, Masya-Allah. Ya, kita mohon hujan yang memberi manfaat, ya, yang tidak mendatangkan mudarat kepada kita semualah, insya-Allah. Dan yang keempat adalah unsur spiritual.
Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, keempat-empat unsur ini kita nak lihat pada kehidupan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam, bagaimana beliau menguruskan kehidupan, yang bererti keempat-empat unsur ini diuruskan dengan sebaik-baiknya. Belajarlah daripada seorang wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu berat sekali. Dan mari kita lihat latar belakang keluarga Maryam terlebih dahulu untuk kita ambil pengajaran yang besar tentang bagaimana sebuah keluarga yang soleh dan solehah ini biasanya menjadi jalan keturunan-keturunan yang baik-baik. Kalau kita lihat keluarga Sayyidah Maryam alaihissalam, tuan-puan sekalian, Sayyidah Maryam ini daripada keluarga Imran, di mana keluarga Imran adalah keluarga mulia yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada surah kan? Surah Ali Imran, keluarga Imran. Hebat sungguh keluarga ni, main nama-nama surah semua. Keluarga Ali Imran, keluarga surah Maryam, masya-Allah, subhanallah. Ini kena jadi contoh betul-betul dalam hidup. Di mana sahabat-sahabat sekalian, kita tengok antara sebab kenapa keluarga Ali Imran ataupun Ali Imran ini terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, antara lain faktornya adalah silsilah ataupun keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua, kita dapati bahawa ayahanda Maryam, iaitu Imran itu sendiri, dan bonda kepada Sayyidah Maryam diriwayatkan namanya Hannah. Soal nama ni tak mesti betul lah, tapi ada riwayat mengatakan namanya Hannah. Sahabat-sahabat kena faham bahawa ibu dan ayah Sayyidah Maryam alaihissalam adalah ahli ibadah, adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayahnya. Jadi ini keluarga yang benar-benar terpilih. Kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi juga ada menyebut tentang kana abuhuma salihah, bahawa mak ataupun ayah kepada anak-anak yatim tu adalah orang yang soleh. Jadi ini subhanallah tuan-puan sekalian, bila kita berusaha untuk mensolehkan ataupun mensolehahkan diri kita biiznillah dengan minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu adalah satu bentuk kasih sayang kita dan persediaan kita untuk penerusan keturunan kita. Kadang-kadang ada rasa malas-malas juga kan, sahabat-sahabat semua, malas zikir, malas baca Quran, malas nak ibadah, malas nak puasa sunat. Ada masanya sahabat-sahabat semua kena cakap kat diri sendiri, kalau aku dah jadi nenek yang malas macam ni, cicit aku macam mana, cucu aku macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam tu pada diri kita, dia naik semangat sikit. Jangan. Kita tak nak keturunan yang lebih teruk daripada kita. Kita nak keturunan yang soleh-solehah, seperti mana yang kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu bapa kepada Sayyidah Maryam alaihissalam, tuan-puan sekalian, ada satu tempoh masa yang agak lama tidak dapat memiliki cahaya mata. Mereka berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah merezekikan kepada mereka cahaya mata. Maknanya bonda Maryam alaihissalam hamil, dan kita boleh rujuk surah Ali Imran ayat yang ke-35. Muslimin-muslimat, kalau ada Quran boleh keluarkan, sebab ustazah memang akan sebut beberapa ayat yang menjadi rujukan kepada kisah Maryam yang kita highlightkan ini. Lihat dalam surah Ali Imran ayat 35.
Muka surat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ketika isteri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Muqaddis. Kerana itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Masya Allah. Ini belum cerita Sayyidah Maryam lagi ya, bondanya. Ketaatan dan ketakwaan bonda Sayyidah Maryam alaihassalam. Ketika mana Allah berikan anak, tuan-puan sekalian, maka beliau sedar bahawa ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok macam mana fokus perhatian bonda Sayyidah Maryam. Untuk apa dia? Untuk memanfaatkan segala nikmat kurniaan yang Allah beri kepada beliau untuk dimanfaatkan, digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mata nak guna untuk taat Allah. Ada telinga nak guna untuk taat Allah. Ada lisan, ada suara, ada kaki tangan, semuanya nak digunakan untuk mentaati Allah. Mana lagi nikmat-nikmat Allah, sahabat-sahabat sekalian? Terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu nak cuba hitung nikmat Allah, kamu takkan mampu hitung. Tengok macam mana bonda kepada Sayyidah Maryam. Ya dahlah seluruh hidup beliau pun beliau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang anak yang ada dalam rahim beliau pun, tuan-puan sekalian, beliau sedar ini nikmat daripada Allah, maka anak ini juga diazamkan, diniatkan, dinazarkan juga nikmat ini untuk mentaati Engkau ya Allah. Akan khidmat kepadamu ya Allah, kepada agamamu ya Allah, khidmat di Baitul Muqaddis. Masya Allah, subhanallah. Contoh seorang wanita yang tidak pernah lupa bahawa dia adalah seorang hamba Allah. Ya, contoh seorang wanita yang sentiasa ingat nikmat ini dari Allah mengandungi amanah dan ujian. Ya, boleh jadi amanah, boleh jadi fitnah. Nikmat anak, amanah dan fitnah. Amanah makna kita kena selesaikan segala tanggungjawab. Ada anak kena didik, bawa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa kenal Nabi SAW, taat kepada Allah dan Rasul, dan ujian. Boleh jadi anak jadi cobaan kepada kita, sahabat-sahabat semua. Perkara ini di peringkat bonda Sayyidah Maryam selesai. Masya Allah, mantap. Dikurniakan tanda-tanda mengandung, tuan-puan hamil. Lalu kita baca dalam ayat surah Ali Imran 35 ini, Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Muharrara ni, tuan-puan, maksud dia apa? Maknanya, ibu Sayyidah Maryam kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku bernazar kepada Engkau agar anak yang dalam kandunganku ini menjadi muharrara." Muharrara ni apa maksud dia? Orang yang dibebaskan dan diserahkan kepada Allah semata-mata untuk beribadah dan berkhidmat untuk agamanya, tidak dicemari oleh hal-hal duniawi. Satu perkara lah muslimin-muslimat, andai katalah kita ngandung, macam salah je ayat tu kan, salah tompek kata kat asal luar, tariklah balik kan. Siapa-siapalah yang mengandung kan, kepada mana-mana wanita, isteri yang hamil, tuan-puan sekalian, untuk kita meletakkan satu niat keazaman dan nazar seperti ini bukan satu benda yang mudah, Apakah kita nak menazarkan anak dalam perut kita? Kita nak meniatkan betul-betul mengazamkan anak dalam perut kita ni menjadi muharrara,
iaitu seorang manusia yang bebas, jauh daripada pencemaran duniawi. InsyaAllah ya, kita tengok juga kita macam mana kan. Macam mana nak didik sampai tahap tu. Ya, kita pun tengok juga siapa hati kita ni macam mana. Nak boleh sampai bernazar anak yang muharrara, dibebaskan daripada yang lain hanya semata-mata ia diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk ibadah dan khidmat. Ini Ustazah ambil pandangan daripada Syekh Asy-Sya'rawi terhadap makna muharrara. Dan tidak dicemari oleh hal-hal duniawi. Masya Allah, subhanallah. Sucinya perjalanan hidup Sayyidah Maryam alaihissalam. Ya, sangat bersih. Daripada keturunan yang begitu bersih, yang begitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian ya sahabat-sahabat semua, lahirlah Sayyidah Maryam alaihissalam. Ada 4 fasa sekurang-kurangnya yang dilalui oleh Sayyidah Maryam alaihissalam. Ya, yang boleh kita kaji. Ada 4 fasa sekurang-kurangnya. Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, ialah fasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di mana Sayyidah Maryam dihantar ke Baitul Muqaddis untuk menyempurnakan nazar bondanya tadi. Kita kan, kalau kita faham benda-benda ni kan, kita kadang-kadang mungkin tertanya-tanya kan, maknya yang buat nazar, anak yang kena selesaikan. Ya, contoh macam Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang diperintahkan, tapi anak yang kena sembelih, kan ya? Dia macam melibatkan kitaran, maksud dia mak dengan anak, ayah dengan anak. Kan? Kalau kita fikir kan, anak tu boleh komplain kan? Siapa suruh nazar? Betul tak? Ya, ini kalau kita nak cakap bahasa mudah-mudah lah. Ya, disuruh sembelih Nabi Ismail contohnya kan, ya. Sebagai anak, ini kita tengok, kita cakap dalam aspek kehidupan kita hari ni lah. Anak tu boleh tak nak protes? Ya, kalau nak sembelih, jangan sembelih kita. Ya, sembelih yang lain-lain selain daripada kita kan, ya. Macam mana pula perintahnya melibatkan orang yang mungkin tak ada kerelaan untuk buat? Faham tak sahabat-sahabat semua? Ya, lainlah kita sendiri. Saya nazar, saya nak buat. Tak apalah dah, kita nazar, kita tahulah, kita rela nak buat tak buat. Ini nazar pihak orang lain. Macam itu juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Di sinilah sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, subhanallah, kita melihat betapa mulianya sikap seorang anak yang saleh dan salihah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bukan sahaja kita belajar, sahabat-sahabat, mengenali tokoh-tokoh ini dari sudut mereka sebagai hamba Allah yang saleh dan salihah, tapi kita lihat bagaimana ketaatan mereka kepada ibu bapa mereka. Bagaimana nilai saleh dan salihah yang ada pada diri mereka. Nabi Ismail alaihissalam, ketika mana ayahnya bertanya, apa pandangan kamu terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku menyembelih kamu? Jawab daripada seorang anak saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah. Okay, kita kata, ya Allah, anak macam ni tak tahu nak cakap lah, sejuk macam mana. Buatlah bah, dia cakap. Buat, dia suruh yang sembelih tu, dia kata, buatlah wahai ayah kesayanganku. If'al, dia sebutkan, ya abati fa'al, wahai ayah kesayanganku, buatlah apa yang diperintahkan. Kalau setakat cakap macam tu, mungkin tak puas hati lagi ayah ni kan. Ujung dia, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati aku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah.
Itu kan kalau kita bincangkan dari sudut balaghahnya, kontennya, tuan-puan sekalian, dalam ayat tu menggambarkan adab yang tinggi seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab yang tinggi seorang anak dengan ayahnya. Ya, dia tak kata buat je lah bah, anak abah ni sabar. Itu nampak agah lagi tu. Ya, tapi disebut apa? Insya-Allah. Ya, maknanya disandarkan kekuatan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut insya-Allah anak abah ini akan tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Maknanya apa? Ramai lagi yang sabar. Ada golongan-golongan orang yang sabar. Bukan kita seorang-seorangnya yang hebat. Bukan kita seorang-seorang je yang sabar. Masya Allah. Penuh dengan adab hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan seorang anak dengan ayahnya. Demikian Sayyidah Maryam alaihissalam, tuan-puan sekalian. Ya, maknanya Sayyidah Maryam seorang anak yang salihah, dihantar untuk mengabdikan diri khidmat di Baitul Maqdis, Muqaddis, tuan-puan sekalian, menurut. Ya, dan kemudian inilah yang kita dapati pada fasa pertama kehidupan Sayyidah Maryam. Beliau membesar, ya, dengan benar-benar berusaha untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkhidmat di Baitul Muqaddis, makna di tempat ibadah. Nampak tak ciri solehah yang ada pada Sayyidah Maryam? Maknanya apa? Senang diurus kerana apa? Kerana mudah patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni rasa macam panjang juga ni Ustaz nak cerita kat sini ni. Tuan-puan, kita ni nafsu kita macam-macam. Ya, nafsu kita ni ialah keinginannya banyak, perangai kerenahnya pun macam-macam, ya tuan-puan sekalian. Lalu bagaimana nak menguruskan kehidupan, ya, supaya berada di atas jalan yang kita selalu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Antaranya sahabat-sahabat sekalian ialah di sana Allah mengikat kita dengan perintah-perintah ketaatan kepada sesuatu yang Allah perintahkan. Contoh, Allah perintahkan seorang anak untuk taat kepada mak ayah dia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dengan mak ayah taat dengan sebaik-baiknya, lakukan yang sebaik-baiknya, ihsan dengan kedua ibu bapa kamu. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Siapa lagi tuan-puan yang Allah perintahkan untuk kita taat? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Ini perintah-perintah Allah, ya. Suruh kita taat. Lagi dengan siapa? Seorang isteri diperintahkan untuk taat kepada suami. Tuan-puan sekalian, okay, macam mana Ustazah nak cakap, ya? Ustazah pernah cakap macam ni dengan anak Ustazah. Mudah-mudahan itu lebih cepat tuan-puan faham, ya. Ustazah pernah cakap macam ni dengan anak-anak. Masa tu adalah, ya, anak-anak ni membesar macam-macam kan. Ada pasang surut dia, ya, tuan-puan sekalian. Oh, ada satu hari yang Ustazah menangis dengan salah seorang anak tu, ya. Anak tu mungkin dia rasa macam ni, rasa macam kenapa dia tak boleh buat tu? Kenapa dia kena ikut cakap tu? Kenapa? Dia maknanya budak kan, ya, orang remaja, dia mulai banyak soalan macam kenapa kan? Tapi Ustazah ingat Ustazah pernah cakap dengan anak Ustazah, ya, kalaulah emak yang depan mata ni, ya, emak depan mata yang akal kita pun boleh nampak, mata kita boleh nampak mak ayah kita macam mana struggle-nya untuk bina rumah tangga ni. Pagi-pagi mak ayah keluar pergi kerja, tengok macam mana mak kita balik kan, cepat-cepat bertunggu rumah pula dekat apa dapur nak memasak. Itu depan mata ke belakang mata? Depan mata. Depan mata sahabat-sahabat semua. Ya.
depan mata. Boleh kata 24 jam. Ini masa PKP kan, 24 jam nampak mak ayah kita tu. Tiba-tiba kita rasa macam susah nak memberikan ketaatan kepada mak ayah yang tertonggok kat depan mata tu, yang nampak segala jerih payah dia setiap hari. Saya kata dengan anak tuan-puan, bagi Umi, kalaulah untuk mentaati mak ayah pun sudah susah, lalu bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, yang pasti tidak nampak dengan mata kasar. Ini adalah perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Ya, lalu macam mana yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita takkan dengar apa-apa pun daripada Allah secara zahir, kecuali kita baca kalam Allah. Yang mak ni tak payah baca, kita bukan ada kitab apa. Ada tak kitab-kitab mak kat rumah? Ya, rumah saya ada kitab saya ada kat rumah, ya. Ni memang mak punya kitab ni. Tak ada. Kita bercakap je. Lupa kita ingatkan. Ya, salah kita tegur. Maknanya kita ni direct tau, bercakap, dengar kat telinga. Kalau itu pun sudah amat berat bagi seorang manusia untuk lakukan, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu bagaimana dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang-kadang tuan-puan sekalian, kita berhadapan dengan cabaran hati kita terhijab kerana dosa yang sudah bertumpuk-tumpuk. Lagilah hati ni tak nampak untuk melihat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ia tidak sebatas boleh dilihat dengan mata zahir, ya. Keagungan kekuasaan Allah ni, benda ni tuan-puan sekalian dilihat dengan mata hati. Ya, makna kita melihat sesuatu sampai membawa kita untuk menghayati dan merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Maknanya apa? Pada ketaatan dengan makhluk itu yang Allah perintahkan, ini adalah tarbiyah. Ini adalah didikan. Sama dengan suami, sahabat-sahabat sekalian. Ya, Ustazah letak macam tu lah. Kalaulah dengan suami yang depan mata ni pun, yang kita nampak dia buat baik dengan kita, ya, yang kita, yelah, banyaklah faedah manfaatnya kan, ya. Macam-macam lah kebaikannya, pun kita mempersoalkan, tak boleh. Lalu bagaimana ketaatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kita tu selalu yakin bahawa ujian untuk mentaati orang-orang yang Allah perintahkan, contoh anak kena taat mak ayah, isteri taat pada suami, kita taat pada Allah dan Rasul, sebenarnya ini adalah satu tarbiyah untuk kita benar-benar menjadi manusia yang menyerahkan seluruh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk. Senang nak urus orang macam ni. Ini yang berlaku pada Sayyidah Maryam alaihissalam. Senang nak urus. Okey, mak nazar begini dengan Allah SWT, maka anak ni buat. Lakukan tuan-puan sekalian. Ya, senang kan nak mengurus orang macam ni, ya. Yang susah, kita suruh taat, dia punya menjawabnya tu, Masya Allah, boleh tahan. Kenapa saya kena taat dengan suami saya? Dia siapa? Itu memang payahlah, ya. Itu jauh tu, nak didik lebih-lebih lagi tu jauh tu tuan-puan sekalian. Ini satu nilai yang besar pada diri Sayyidah Maryam alaihissalam yang kita dapati tuan-puan sekalian, sangat mudah menguruskan keinginannya, kehendaknya. Kenapa? Sebab seorang wanita salihah yang mentaati, ya, ibu bapa seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dapati tuan-puan sekalian, orang-orang yang taat dengan apa yang Allah perintahkan ini, taat kepada seseorang, ya, kerana ia perintah Allah, kita akan dapati, subhanallah, ya tuan-puan, hidupnya penuh dengan keberkahan. Jiwa dia lembut, senang untuk ingat kepada Allah, senang untuk taat kepada Allah. Sungguh. Ustazah ambil contoh yang terkini lah, ya, maknanya yang ada dalam zaman sekarang lah, ya tuan-puan. Ini pengamatan Ustazah. Ustazah mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang Ustazah cakap ni maknanya hakikat lebih baik daripada apa yang Ustazah sangkakan. Kisah ni sahabat-sahabat tentang seorang sahabat Ustazah.
seorang muslimah, ya tuan-puan sekalian, dia mungkin tak tahu dan tak sedar yang ustazah belajar banyak daripada diri dia, ya, sebab dia bukan ustazah pun, tapi ustazah belajar banyak daripada diri dia. Allah menguji beliau, sahabat-sahabat sekalian. Suami beliau meninggal dunia tahun ni lah, ya, tahun ni, masa nak raya ataupun dah raya baru ni, ya, meninggal. Jadi dia melalui fasa iddah berkabung tu dengan baik, alhamdulillah. Dan sekarang dah habis dah fasa iddah tu, jadi beliau dah boleh keluar lah kan, ya, untuk urusan-urusan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kami bertemu. Ustazah dapati setiap kali pertemuan sekarang memang cara wanita ini berpenampilan juga, ya, maknanya penampilan yang sangat menyenangkan. Ya, maksud ustazah sopan, ya, sederhana, walaupun dia ni adalah orang kaya, ya, tapi sederhana, sopan. Pakaian dia diusahakan pakaian yang maknanya kalau nak solat tu tak payah susah-susah dah, ya, ambil wuduk dah boleh solat dengan pakaian tu, ya. Dan kemudian tidak ada sebarang makeup ke apa semua dia tak pakai. Dan dia kata apa? Dia kata sampai hari ini saya masih mentaati suami saya. Suami dah tak ada, tuan-puan. Ustazah terbuka biji mata dengar dia cakap. Ya, dia kata ustazah secara tak langsung, dia bukan nak berbangga-bangga, secara tak langsung dalam kita berbual-bual tu, ya, dia kata ustazah sampai hari ni dia kata dia masih lagi rasa bahagia kerana dapat mentaati arwah suami dia. Masya Allah, Masya Allah. Kita suami ada depan mata, kita lawan, ya. Suami dia dah meninggal, tapi dia kata apa? Dia kata saya bahagia kerana sampai sekarang saya taat pada suami saya. Pernah kawan-kawan saya ajak saya pergi minum kopi dekat luar, tapi saya tahu semasa suami saya ada, dia tak berkenan saya keluar-keluar minum kopi dengan kawan-kawan kat kedai. Dia kata kalau nak minum kopi, datang rumah kita, kita boleh bual-bual kat rumah kita. Saya tolak ajakan kawan saya dengan baik ustazah. Sebab apa? Saya masih mentaati suami saya dan saya bahagia. Masya Allah, subhanallah. Sungguh tuan-puan, ustaz tengok kan Allah bimbing hidup dia kan, ya Allah. Hampir tiap-tiap hari, ya, dia pergi ke pusat-pusat tahfiz, madrasah-madrasah, melihat keperluan tahfiz-tahfiz madrasah tu. Banyak keperluan. Kalau tuan-puan buat hari-hari pergi tengok, masa lapang ada pergi ziarah. Yang ada kat Kuala Lumpur ni pun dah banyak dah pergi ziarah. Tengok nanti atap bocor, katil tak ada, tilam dah buruk. Hamba Allah tadi, Allah bagi hidayah pada dia, Allah ilhamkan dia apa dia tuan-puan, hampir setiap hari pergi, ya, santuni anak-anak anak yatim, anak-anak tahfiz kat sana, ya, dan merasa bahagia dapat menguruskan harta dia supaya menjadi jariah kepada suami yang telah meninggal dunia. Berubah hidup dia, berubah. Masya Allah, subhanallah, ya. Dan dia kata inilah yang dia rasa sekarang. Apa dia? Hidup dalam ketaatan kepada suami, macam suami tu masih ada. Ini Ustaz nak kata tuan-puan, orang yang terlatih dirinya untuk mentaati apa yang Allah perintahkan, tapi yang Allah perintahkan tu mentaati macam mentaati makhluk kan, ya. Taat pada mak ayah, taat pada suami tadi, tetapi dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya akan lebih lembut, lebih mudah. Inilah yang ustazah pun cuba nak usahakan sahabat-sahabat semua. Nak taat dengan suami. Berani cakap pasal ustaz tak ada, ya, nak taat dengan suami. Sungguh nak taat pada mak ayah. Kalau benda tu bukan benda yang menyalahi syarak, tak ada masalah apa dalam kemampuan kita. Dah sudah kita latih diri untuk taat. Okey bang, okey, boleh. Macam tu. Ya, kena belajar-belajar cakap macam tu. Boleh tak? Kata sama. Boleh. Okey tak? Okey. InsyaAllah Allah ada. Allahul Musta'an. Allah takkan sia-siakan ketaatan ni tuan-puan sekalian. Allah takkan sia-siakan. Kalau tak, hati kita ni ganas. Nafsu ni liar. Kerja dia menentang je. Kerja dia nak berpencak silat je. Lama-lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun dia protes. Lama-lama penyakit tu ke situ. Sebab tu bila kita kata tarbiyah, Allah mendidik kita.
Ya, Allah mendidik macam mana Sayyidah Maryam, tuan-puan sekalian. Maknanya kalau kita tengok dari segi asbab, kenapa berada di sana? Kerana nazar ibunda dia tadi. Masya Allah, subhanallah. Tapi Allah tidak pernah mensia-siakan ketaatan kita kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Taat suami kerana Allah, taat mak ayah kerana Allah, taat guru kerana Allah. Allah tak pernah sia-siakan. Untuk Sayyidah Maryam alaihassalam, lahir Nabi, lahir anak yang pangkat Nabi dan Rasul. Allah tak pernah sia-siakan ketaatan yang kamu lakukan kerana Allah. Masya Allah, subhanallah. Ya, nak kena yakin sangat hidup ni. Sebab benda yang Allah nak bagi tu belum nampak lagi dengan mata kasar kan. Maknanya keyakinan tu kena mendahului semua ni. Kena keyakinan. Allah tak sia-siakan. Kita taat mak ayah, Allah tak sia-siakan. Kita taat pada suami, Allah tak sia-siakan. Seorang suami taat pada Allah, ikut perintah Allah, macam mana cara nak didik isteri, nak didik anak-anak, Allah takkan sia-siakan. Keyakinan tu kena yang memandu kehidupan kita kat depan. Kekuatan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Sayyidah Maryam alaihassalam belum nampak apa-apa lagi tuan-puan sebenarnya. Ya, sebab makan masa yang lama. Untuk mana orang kata berkhidmat, duduk mengabdikan diri, ya, dekat apa? Dekat Baitul Muqaddis. Belum tahu lagi ni apa cerita yang akan berlaku kemudian hari. Dan didahului sebelum hadirnya, lahirnya kurniaan yang sangat hebat, iaitu Nabi Isa alaihi salam, didahului dengan ujian yang sangat berat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat berat. Tuan-puan, seorang wanita yang telah duduk di pusat ibadah, menjaga dirinya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga iffatun nafsi, menjaga kehormatan diri, menjarakkan diri daripada lelaki, walaupun sebenarnya dekat Baitul Muqaddis tu tuan-puan sekalian, yang beribadah betul-betul, berkhidmat Baitul Muqaddis ni orang lelaki. Ya, orang lelaki. Maknanya Sayyidah Maryam menempatkan diri beliau dengan menjaga kehormatan diri dengan sebaik-baiknya, tak bercampur dengan laki-laki. Ya, ini satu benda yang kita kena faham lah, macam mana suasana dan situasi pada waktu itu. Tak ada orang perempuan yang yang khidmat kat Baitul Muqaddis. Dia bukannya orang perempuan, orang lelaki. Sebab itu ibu Sayyidah Maryam pun tak tahu dalam perut ni lelaki ke perempuan masa bernazar tu. Sebab tu disebut ma fi batni, apa saja yang ada dalam perutku ini, lelaki ke perempuan tak tahu. Serah pada Allah. Bahkan perempuan juga insya-Allah mampu untuk berkhidmat di Baitul Muqaddis. Ini keyakinan ibu Sayyidah Maryam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, masuk kepada fasa yang kedua. Dalam keadaan Sayyidah Maryam menjaga kehormatan diri beliau, ujiannya berkait dengan soal kehormatan diri. Ya, maknanya yang akan dihadapi oleh Sayyidah Maryam ialah bagaimana manusia akan melihat dia bukan sebagai seorang wanita yang suci. Kerana ujiannya tuan-puan sekalian, kita rujuk surah Ali Imran ayat 45 hingga 47. Ujiannya adalah kehamilan tanpa suami. Ayat 45 hingga 47 surah Ali Imran, muka surat 55. Kita ambil ayat 47 ya, 47. Bagaimana respon Sayyidah Maryam bila malaikat berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan dengan kalimah yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok jawapan Maryam yang Allah sebut dalam Al-Quran pada ayat 47. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. Wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku ada anak? Aku tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki pun. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-puan, kita kalau kena tuduh mencuri pun, orang masukkan emas di dalam beg kita, lepas tu terbukti kan, maknanya emas tu dalam beg kita. Lalu satu Malaysia ni buat tuduhan, ustazah tu pencuri. Ya, pantang nampak intan belian orang dicurinya. Yang itu pun tuan-puan sekalian, ya, walaupun benda tu senang juga untuk ditolak kan, bukti tadi, yang itu pun Masya Allah, ya, sebagai seorang wanita, ia pasti memberikan tekanan emosi yang besar kepada kita. Kita baru kena kecam kat seorang dua pun dah tak lalu makan dah. Ya, stres, depression, segala macam. Nak letak jawatan, akak tak nak jadi AJK lagi dah. Alah, hai dalam mesyuarat tadi seorang je pun yang tak setuju dengan kita. Ni contoh, tak pakai dengan Kak Salwa. Ya, kita ni jangan main-main je orang-orang apa tuduh kita ke, keji kita. Ya Allah, sakit tuan-puan. Ya, dia boleh mengganggu mental kita, emosi kita. Bayangkan Sayyidah Maryam, tuan-puan sekalian, nak buat macam mana kehamilan tu berlaku dalam perut ni? Nak bukti macam mana? Puas cakap lah dengan orang ramai. Ya, puas cakap, ini maknanya aku tidak pernah bersekedudukan dengan sesiapa pun. Siapa dia percaya? Siapa dia percaya? Subhanallah, tuan-puan sekalian, kalau bercakap soal adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tengoklah macam mana kita melalui kehidupan kita. Kan kita bercakap soal menguruskan hidup kan? Macam mana kita uruskan hidup kita bila Allah uji kita? Mulalah soalan-soalan, kenapa engkau uji aku macam ni? Ya, tengok orang tu, ya Allah, dia tu dah lah tak solat, dah lah tak tutup aurat, tapi elok je rezeki dia. Aku ni dah solat, dah puasa, tutup aurat, buat segala macam, susah juga bab rezeki. Tengok, kita belum ujian apa-apa, tapi kita punya komen macam-macam. Hati ni macam-macam tuan-puan, suara-suara hati kita. Bayangkan ujian yang dilalui oleh Sayyidah Maryam alaihissalam, yang selama ini menjaga kesucian diri, yang selama ini menunjukkan tingkatan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahap yang sangat tinggi. Tiba-tiba ujiannya adalah hamil tanpa ayah. Masya Allah, ya. Macam mana tu? Ya, ini adalah fasa kedua, di mana Sayyidah Maryam berkata, macam mana ya Allah aku boleh ada anak? Aku tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki pun. Lalu jawapan Allah dengan perantaraan Jibril, Qala kadhaliki Allahu yakhluqu ma yasha' Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini jawapan untuk Sayyidah Maryam alaihissalam. Demikianlah Allah mencipta apa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak meletakkan sesuatu, menetapkan sesuatu, maka hanya cukup Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan ini diambil oleh Sayyidah Maryam dengan penuh yakin kepada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam mana kita berhadapan dengan kehendak Allah dalam hidup kita, sahabat-sahabat semua. Macam mana kita? Ya? Kenapa kita terlupa dengan ayat 47 surah Ali Imran ini? Kenapa kita bila berlaku macam-macam dalam hidup kita, ya tuan-puan, kenapa kita tak kata Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha' Idza qada amran fa innama yaqulu
فإنما يقول له كن فيكون. Agak-agak tenang tak kalau kita cakap macam ni dengan diri kita? Ada orang yang kahwin dah 10 tahun, 15 tahun tak dapat anak, tuan-puan sekalian. Tapi dia kata pada diri dia, demikianlah Allah menciptakan sesuatu. Bila Allah berkehendakkan sesuatu, cukup dengan Allah mengatakan kun fayakun. Kalau Allah tidak berkehendak, maka perkara itu tidak akan berlaku. Lapang tak hati kita? Lapang. Tenang hati kita. Tapi tuan-puan, ini ustazah cakap kat diri sendiri ya. Di mana ayat-ayat ini dalam hidup kita? Kat mana? Kita asyik dengar cakap orang je. Tak beranak lagi, siapa yang mandul? Belah lelaki ke belah perempuan? Itu mulut orang. Ya? Masa ni lah paling baik beranak. Dah tua-tua besok lengoh-lengoh. Dia ingat beranak ni urusan dia sendiri agaknya, ya. Boleh pula letakkan masa ni lah waktu terbaik. Orang tu lagi nak. Betul tak tuan-puan? Kenapa tak kahwin-kahwin ni? Ya, umur dah 40, patutnya kahwin umur 25 lagi. Bukan urusan dia perkahwinan tu tuan-puan. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia ni kadang-kadang bercakap tak tapis. Kita boleh depression kerana kita lupa ayat Allah, kita banyak ingat ayat orang. Ini adalah satu perkara yang tidak berlaku dalam kehidupan Sayyidah Maryam alaihissalam. Tak mungkin tuan-puan. Kalau Sayyidah Maryam hanya memikirkan kata-kata orang yang nak berkata-kata tu, oi ya Allah, macam mana ya? Anak ni ayahnya siapa? Kau nak tahu tu je. Anak ni ayahnya siapa? Sebab itu disuruh berpuasa, jangan bercakap. Tak payah cakap. Allah akan uruskan urusan kamu, masalah kamu. Masya Allah. Orang kalau yakin dengan Allah akan bela kita. Semua urusan kita tu serah pada Allah. Ya, muslimin muslimat, ini semua terpakai kepada semua keadaan kehidupan yang sedang tuan-puan lalui, kita semua lalui. Kadang-kadang hati kita tu benda kecil-kecil pun cepat sangat dia cepat terganggu. Alah, benda sikit je, ya. Contoh kita jual barang kita tak laku sangat, barang online laku. Datang orang muhasabah kita, dia kata apa? Yelah, cara tak betul. Kan? Tengok orang ni, macam lah orang ni kadang-kadang kan. Kita rasa sakit tak? Rasa down tak? Ya Allah, downnya rasa. Ya, bagi makan tak lalu. Ni contoh lah contoh bagi makan tak lalu. Tapi kan, sahabat-sahabat, Ustaz perasan benda-benda yang kita lalui ni, dia cepat terubat, cepat dirawat. Cara dia macam mana? Serah urusan pada Allah. Urusan perniagaan kita tu serah pada Allah. Urusan belajar kita serah pada Allah. Urusan hidup mati kita serah pada Allah. Hati kita akan lapang. Urusan kau ya Allah, ya. Nanti kita akan tengok ini tak tahulah macam mana ni kan. Mungkin kena buat siri kedua sahabat-sahabat semua. Ustazah nak balik masak juga ni. Dah 11 suku. Ya, sebab ini ustazah bentangkan fasa dulu. Ya, nanti kita akan tengok cara bagaimana Sayyidah Maryam kita dapati beliau menguruskan kehidupan yang penuh ujian. Yang itu cara tu tuan-puan sekalian, ya, 1, 2, 3. Ada 6 yang ustazah sempat catat lah, ya, ada 6. Tak apa, kita tengok satu-satu ya. Kita pergi dulu dekat fasa tadi. Jadi pada fasa yang kedua adalah fasa kehamilan tanpa suami. Dan fasa yang ketiga adalah fasa pengasingan, bersendirian semasa melahirkan. Perut dah besar. Ya, perut dah besar dah, tak dapat nak tutup dah kan, ya. Orang boleh nampak. Jadi dengan merujuk kepada surah Maryam ayat 22 hingga 26, kita boleh memahamilah situasi yang dilalui oleh Sayyidah Maryam pada fasa ketiga ini, iaitu fasa pengasingan dan bersendirian. Surah Maryam, muka surat 305-306. Ustazah bacakan ayat 22 hingga 24 terlebih dahulu. Dia bermula dengan ayat 22 ya.
Maka Maryam mengandung, lalu beliau mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Ya, berdua je lah secara zahir, ya. Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-puan sekalian, dia sangat tahan lasak. Ya, tak manja lah. Manja ni boleh, ya, wanita ni kena ada lah sikit perangai-perangai manja. Tapi kena faham lah manja yang macam mana, yang nampak cantik, manja macam mana yang orang menyampah. Kata Kak Salwa tu mengada-ngada kan. Manja ni memang kena ada, ya. Kalau seorang wanita tu dia memang kena ada sikit, kena ada dos je lah, ya, untuk ada sifat manja tu. Dan tahu juga tempatnya di mana. Bukan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidaklah, ya. Tapi seorang anak perempuan dengan ayahnya, ya, adalah manja-manja sikit. Seorang isteri dengan suami adalah manja-manja sikit. Tapi manja dia bukan kelemahan, ya. Dia manja yang lemah ni memang bangun pun tak boleh lah kalau abang tak dukung. Kan, ni apa hal kan, ya. Bangunlah sendiri. Tak boleh buka pintu, abang tak buka kan, duduk dalam tu merajuk. Rupanya tak kena buka pintu dia. Subhanallah, banyak betul masa dia merajuk kan, ya. Itu bukan. Tengok macam mana Sayyidah Maryam alaihissalam melalui ujian tu. Maknanya bersendirian, hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pergi jauh sama. Masya Allah, ya, jiwa yang kuat. Nanti kita akan tengok sebab-sebab dia, jalan-jalan dia. Baik. Jadi pada ayat 23, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa beliau bersandar pada pangkal pohon kurma. Dan beliau berkata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, tuan-puan, sampai boleh cakap, aduhai, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak bererti lagi dilupakan. Kita kena faham, sahabat-sahabat sekalian, bagi seorang wanita salihah, bertakwa, qanitah, raki'ah, sajidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mudah untuk bercakap seperti ini. Sebab Sayyidah Maryam, keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala sangat mantap, sangat tinggi, ya tuan-puan. Ini bukan ayat harian nak cakap macam ni. Alangkah baiknya kalau mati saja. Ini bukan ayat harian, ya tuan-puan, ya. Banding dengan kita, ada masalah sikit, lebih baik matilah mak ni, nak pergi cari gua apa, batu belah, batu bertangkup. Itu dah jadi ayat harian kita, sahabat-sahabat semua. Betul tak? Sikit-sikit nak depress, sikit-sikit nak apa, adalah ayat-ayat kecewa tu. Biarlah mak ni nak pergi dah ni. Sebenarnya kecewa, ya, bukannya betul-betul nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Padahal hujan ni kecil-kecil je, cucu tak balik, lama sikit tak balik. Asyik balik rumah besan kita contohnya lah kan, ya. Balik rumah besan, tak apalah, biarlah mak ni tak ada siapa ingat lagi dah. Elok mati ya mak ni. Alah mudahnya, ya. Itu kena faham. Ada yang terasa. Pada peringkat Sayyidah Maryam, bukan senang nak cakap macam ni, tuan-puan. Tetapi ujian tu terlalu berat. Ya Allah. Bermakna bila dah lahirkan anak ni, nak dikemanakan anak ni? Anak siapa ni? Mana ayah dia? Subhanallah. Maknanya kita memahami pada tahap yang Sayyidah Maryam sebut seperti ini, menggambarkan apa? Bukan menggambarkan tak yakin dengan Allah ke, ragu dengan Allah, tak. Kerana luar biasanya ujian yang ditimpakan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam. Bukan senang siapa nak cakap macam tu, tuan-puan. Ya Allah, kalau aku mati sebelum melahirkan, sebelum diuji macam ni, lepas tu lupakan je lah aku ni, ya, bukan siapa-siapa pun aku ni, itu lebih baik barangkali. Sampai rasa macam tu, ya. Subhanallah. Ini gambaran macam mana melalui ujian yang sangat hebat secara bersendirian.
Ya. Kalau kita tu banyak macam-macam sajak keluar. Ya, kalau post kat Instagram tu macam-macam ayat dah kan ya. Sepi memamah usia. Macam-macam lah kan ya. Jadi puitis jadi tu bila bersendirian. Ujiannya tak besar sangat pun. Ya, kita nak makan benda lain, suami asyik beli benda yang selera dia je. Keluarlah yang tadi tu kan ya. Sepi memamah usia. Macam-macam. Ini kena faham. Ini bukan kualiti kita ni. Ini lain ni. Dia punya tahap. Masya Allah, subhanallah. Kita belajar supaya kita ni upgrade diri kita, sahabat-sahabat semua. Jangan kalau kita seorang-seorang selalu rasa kesunyian. Ini pun antara pengurusan emosi ya, menjelang menopause. Sebab Ustazah buat kajian tentang tu juga ya tuan-puan. Selalu rasa keseorangan di tengah-tengah keramaian. Ya, pada ramai orang ni rasa sendiri. Payah juga ni ya. Sayyidah Maryam betul-betul sendiri tuan-puan, memang tak ada orang. Munasabah lah kita kata fasa uzlah tu, fasa pengasingan. Kita ni ramai anak menantu semua ada dalam rumah. Fasa PKP kan, semua dalam satu rumah, tapi rasa kesunyian. Itu kena tahu cara menguruskan ya, tak apa. Baik. Dan pada fasa yang keempat adalah fasa pulang ke pangkuan masyarakat sebagai ibu kepada seorang Nabi. Ya, jangan mengasingkan diri lagi. Sekarang kena hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai ibu kepada seorang Nabi, yakni Nabi Isa alaihi salam. Kita boleh rujuk pada surah Maryam ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Ayat 27. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan mengendongnya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Ya Allah, ya Tuhan. Tuan-puan bayang je lah ya, cakap-cakap orang ni macam mana. Ya, sok-sek orang tu boleh cakap macam ni. Ingatkan duduk kat Baitul Muqaddis tu semayang, rupa-rupanya macam-macam orang boleh cakap. Rupa-rupanya melayan jantan, orang boleh cakap tuan-puan. Subhanallah, terlalu pedih. Ya, sampai ada yang mengatakan, ya, wahai Maryam, kamu ni telah buat kemungkaran yang amat nyata. Wahai saudara perempuan Harun, ayah kamu bukan orang jahat, mak kamu bukan penzina. InsyaAllah. Ya, sebut nama mak, sebut nama ayah. Ya Allah, ya Tuhan. Tetapi tuan-puan sekalian, ya, Sayyidah Maryam ini disuruh untuk berpuasa. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Surah Maryam ayat 26. Maka makanlah, minumlah, bersenang hatilah kamu. Ya Allah maknanya Sayyidah Maryam ni Allah perintahkan makan, minum macam biasa je lah, senang hatilah. Sebenarnya kalau kita tengok pada ayat ni tuan-puan sekalian, kita nampak satu petunjuk juga. Ya, makan minum ni memang membuatkan kita happy. Sebab tu orang yang diet kan tension, ya. Sebab makan minum ni memang kita akan rasa happy. Kita dapat menikmati rasa yang pelbagai, masam, manis kan, ya. Ni sekarang muka tak happy ni. Mesti tengah lapar kan, ya. Tak apa, insya-Allah lepas ni kita makan. Sayyidah Maryam, makanlah, minumlah, ya, bergembiralah kamu. Kalau kamu jumpa sesiapa, maka katakanlah, aku telah bernazar untuk berpuasa kerana Allah yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ini antara cara pengurusan, ya, menguruskan pandangan-pandangan orang ramai yang macam-macam, yang tak apa-apa. Kadang-kadang pengurusan yang terbaik adalah dengan berdiam diri.
Ya, berdiam diri. Kadang-kadang itu pengurusan yang baik. Ya, tak payah dijawab-jawab semua sekali. Ya, nanti kalau dia lain juga, ada orang bila menghadapi ujian cepat nak minta tolong orang je, lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, saya dah ada peguam bela terbaik kat dunia ni. Habis cerita. Kan? Dia kata tak apa, dia boleh tidur lena dah. Peguam bela dia peguam bela terbaik di dunia. Dia pun tidur. Solat tak banyak mana. Doa pun tak ada. Ini sangat sangat menyedihkan lah, ya. Bukan macam tu menguruskan ujian. Kalau kita menghadapi apa-apa ujian, tuan-puan sekalian, bila kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bantu dengan segala bentuk perkara yang sangat luar biasa. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Ustazah telah kongsikan 4 fasa yang dilalui oleh Sayyidah Maryam alaihissalam. Dan maka untuk 6 dia panggil 6 kekuatan yang ada pada Sayyidah Maryam dalam menguruskan ujian tersebut, kehidupan tersebut. Ini akan kita kongsikan insya-Allah pada tarikh yang Ustazah kena berikan lebih awal. Kalau tak, kena marah Kak Salwa. Ya, supaya tak tergantung ya perbincangan kita. Kita cuba tengok ya tarikh ya. InsyaAllah kita serah urusan pada Allah kan. Jangan takut dengan Kak Salwa. Masya Allah ya. Mungkin kalau Kak Salwa kata free 29 hari bulan. Ya, 29 hari bulan 12. Ke tak ada kelas dah? Hari Rabu. Sebab macam ni, sebab Ustaz faham tak nak dia tertangguh lama. Kita dah bincang tapi kita tak tengok penyelesaian dia macam mana. Jadi kena disegerakanlah kan. Okey, jadi maknanya insya-Allah ya 29 pukul 9 pagi boleh ya, awal sikitlah ya. Atau 9.30 kita tengok macam mana nanti Masjid Al-Falah. So Ustaz akan sambung. Sembilan setengah tengoklah ya. Kadang-kadang jam juga pukul 9 kan, 9.30 lah kan ya. 9.30 masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk kesimpulan awal kita pada hari ini, sahabat-sahabat tolong rujuk balik ayat-ayat Quran yang telah Ustazah kongsikan. Baca balik. Ya, cuba hayati dan jiwai. Tengok macam mana ataupun sejauh mana kita menghayati ya pengajaran ataupun ibrah yang ada pada kisah dan ayat-ayat tersebut. Masya-Allah tuan-puan, apa saja keadaan yang kita lalui dalam hidup, percayalah jalan keluarnya adalah menyempurnakan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurnakanlah tawakal, serah. Dan tawakal ni tuan-puan sekalian tidak dapat kita nikmati kalau kita tidak benar-benar ikhlas dalam hidup kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak benar-benar yakin dengan Allah. Kalau tak yakin nak tawakal macam mana? Ragu-ragu kan ya? Macam mana nak tawakal? Tawakal ni kena yakin. Dan insya-Allah kita akan kongsikan 29 hari bulan insya-Allah ya, kita akan share doa-doa, amalan-amalan yang membantu menambahkan keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita boleh mendepani ujian kehidupan ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.
Semoga Allah mudahkan urusan kita semua untuk balik ke rumah masing-masing, ya. Tak terhalang dalam perjalanan, ya, insya-Allah. Masya-Allah, ya, hujan lebat, masya-Allah. Oh ya, muslimat yang belum menyertai daurah mihrab cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak insya-Allah 54 episod, ya, yang bermula pada insya-Allah 16 Januari sampailah nak habis 54 tu hampir 3 bulan. Ya, maknanya sampai menjelang Ramadan. Tujuan dia tuan-puan memang kita nak upgrade betul-betul supaya cinta kita kepada Rasulullah SAW tu memang bertambah-tambah. Dan kita akan menggunakan satu kitab. Kitab itu adalah kitab terbaru Allahumma salli ala Muhammad, Dr. Ain Al-Qarni. Cuma kitab tu masih lagi dalam bahasa Arab. Jadi ada 54 bab, jadi 54 siri lah. Jadi insya-Allah kita belajar sama-sama, ya. Kita menjiwai. Jadi nak daftar boleh cakap dengan Kak Salwa sebab ini adalah program Madinatul Huffaz di mana sahabat-sahabat masuk program Mihrab Cinta Rasul ni sebenarnya itu adalah infak kepada tahfiz Madinatul Huffaz. Ya, infak untuk pembangunan fasa kedua. Jadi maknanya tuan-puan infak, masuklah, daftarlah dekat Mihrab Cinta Rasul SAW. Ya, boleh daftar dengan Kak Salwa lah untuk kita mudahkan urusan manual je untuk sahabat-sahabat dekat Al-Falah. Dan di program ni dia tertutup,